Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Selamat datang ke kelas BNJ Ku. Okey, kita tengok hari ini kita akan masuk pembelajaran kita dunia pelancongan. Tengok dari gambar-gambar sini kita boleh tahu apa yang kita belajar hari ini ialah tentang pelancongan. Okey, mari kita tengok. Pelancongan gastronomi. Pelancongan dia bahagi kepada beberapa jenis pelancongan. Tetapi hari ini kita nak belajar tentang gastronomi, pelancongan. Apakah kamu faham tentang pelancongan gastronomi? Adakah kamu tahu? Mari kita tengok apa itu pelancongan gastronomi. Pengembara mengetahui makanan tempatan, tempat dan menjalankan rasa serta kegiatan yang berkaitan dengan memasak. Ayat ini dia lebih rumit sikit. Kita tengok ayat yang kedua. Apa yang dia cakap? Aktiviti yang menikmati makanan tempatan di sesuatu tempat boleh dikatakan melancong demi makanan di sesuatu tempat. Jadi maksudnya orang pergi melancong, pelancongan gastronomi ini demi makanan sebab dia nampak makanan di sesuatu tempat, di sesuatu negeri. Jadi dia menjalankan pelancongan gastronomi ini. Pelancongan gastronomi ini sebenarnya dia salah satu aktiviti yang sambutan yang hangat. Macam mana cakap? Kalau bagi kamu kan, kamu pergi melancong, kamu mesti nak pergi merasakan makanan di tempat itu. Jadi, bolehlah kita tahu demi makanan, kita pergi melancong di sesuatu tempat. Mari kita tengok sini. Negeri Kelantan. Kita tengok negeri Kelantan. Ada Kota Baru, Gua Musang, Celi, Pasir Putih. Jadi maksudnya yang ini semua tempat-tempat dia terkenal dengan makanan-makanan tersebut. Contohnya kita tengok di Kota Baru ada nasi ulam, nasi kerabu, nasi kukus ayam berembah, nasi kerabu daging bakar, martabak raja, sotong sumpak. Ini ialah sotong sumpak. Ini ialah nasi ulam. Ini nasi kukus ayam berembah. Okay, ini makanan di Kota Baru. Kalau kamu pergi ke Gua Musang, Gua Musang ada nasi daging rusa, nasi daging kijang. Ini ialah nasi daging kijang. Okay, nasi daging kijang. Okay, ini kuih baulu. Ini ialah kuih baulu dia. So, jadi makanan dia dari Gua Musang. Tapi di sini kita pun banyak nampakkan kuih baulu. Kita pun boleh merasakan makanan itu. Jeli, kita tengok jeli ada nasi kerabu, kuali gelengkap, mi udang galah. Ini ialah mi udang galah, sambal bijak. Ini sambal bijak, nasi kerabu. Ini dia. Ini ialah nasi kerabu, kuali gelengkap. Okay, kita tengok. Kita pergi ke Pasir Putih. Pasir Putih ada apa makanan di sana? Makanan laut Tok Bali. Ini salah satu dia makanan laut Tok Bali. Kuih buah tancong. Ini dia. Kuih buah tancong. Jadi kalau kamu pergi melancong ke negeri Kelantan, begitulah banyak-banyak jenis makanan yang kamu boleh nikmati di tempat sana. Okay. Kita tengok negeri Terengganu. Negeri Terengganu pun ada banyak jenis makanan juga. Kita tengok setiu. Setiu nama tempat dia, setiu. Ada ikan, udang dan sotong celup. Tepung pantai penarik, pantai Rusuh Pulau. Itu dia, ini ikan. Ini udang celup, kalau tidak silap. Okay, ini makanan dia di setiu sana. Mari kita pergi ke cukai. Cukai sana ada satar, pais ikan. Ini dia pais ikan. Ada otak-otak. Otak-otak pun ramai orang suka juga. Ini dia otak-otak. Ulu lepah, kampung geliga, kuih-kuih tradisional, pasar bincang lama. Okay, semuanya makanan
tradisional makan makanan tu. Okay, kita pergi ke Kijau. Kijau ada lemang, ada lempeng nyuor. Okay, lempeng nyuor ini dia. Lemang itu dia. Ini lemang pun ada didapati di sini juga. Okay, jadi lemang cikgu rasa semua pernah merasai dia. Kuala Terengganu ada lasa Terengganu, ada lasam, ada nasi daging, keropok lekor, sehingga masak gulai. Lasam, kita tengok lasam. Ini ialah lasam. Ini ialah apa ini? Singgan. Okay, singgan. Ini semua orang tahu keropok lekor. Dekat Sarawak kita sini pun banyak juga. Okay, tapi ini semua makanan-makanan tradisional di negeri sana. Jadi kalau kamu ada peluang pergi sana melancong, jangan lupa kamu pergi merasai makanan-makanan tersebut. Okay, mari kita tengok. Apa makanan yang terkenal di Sarawak? Macam mana dengan kalau kawan kamu dari Semenanjung, dari Sabah ataupun dari luar negara, kalau mereka tanya dengan kamu, apakah makanan yang terkenal di Sarawak? Macam mana kamu nak jawab? Biasanya kita akan jawab paling popular, paling terkenal ialah laksa. Laksa Sarawak sangat-sangat terkenal. Apa lagi makanan yang kamu boleh fikirkan di Sarawak sini? Sebenarnya banyak kan? Okay? Ada juga mi kolok, laksa, apa lagi? Cuba kamu fikirkan. Kita tengok. Ini yang paling terkenal. Laksa Sarawak. Laksa Sarawak. Paling terkenal cikgu rasa di Kuching sana. Laksa Sarawak. Tapi sekarang di mana-mana sudah ada laksa. Ada banyak, maksudnya lauk di dalam mi ini pun berbeza-beza juga. Okay, apa makanan lagi? Ya, mi kolok. Okay, kalau kamu bagi tahu kamu orang Sarawak, cikgu rasa akan mereka terfikir Sarawak paling terkenal dengan mi kolok dengan laksa. Apa lagi makanan yang kamu boleh tahu dimakan di sini? Apakah ini? Itu ialah manuk panso. Manuk panso. Cikgu percaya Sarawakil mesti semua pernah rasa manuk panso ini. Kita tengok apa makanan seterusnya. Ini ialah gue serorok. Gue serorok. Apa makanan? Ini mi. Apa mi ini? Mi ranggut. Mi ranggut. Maksudnya kamu makan, lepas tu dia rangkup lah. Makan, kamu akan rasa kerangkupan dia. Seterusnya kita tengok. Apakah ini? Bubur petas. Ini ialah bubur petas. Apa lagi makanan yang kamu boleh tengok di sini? Apakah makanan ini? Apa makanan ini? Umai. Umai kan? Cikgu rasa kamu pernah makan semua makanan yang terkenal di Sarawak sini. Kita tengok apa makanan lagi. Apakah makanan ini? Apa yang kamu boleh tahu? Ini ialah makanan kelupis. Kelupis. Tengok. Apakah makanan ini? Ini mi belacan. Mi belacan. Ada makanan apa lagi? Ini pun popular juga. Terkenal juga. Makanan sayur. Sayur biding. Sayur biding. Maksudnya ini sayur kegemaran orang Sarawak juga. Apa lagi? Apakah ini? Ini ialah udang cincang pais. Udang cincang pais. Kita tengok makanan yang seterusnya. Apakah makanan ini? Ini ialah ikan terupuk masing. Ikan terupuk masing.
Yang gambar terakhir sekali. Makanan yang paling terkenal di Sarawak juga. Okay, orang Semenanjung kalau mereka datang belajar di Sarawak, mesti mereka bawa juga makanan ini balik ke tempat mereka. Ini ialah kek lapis. Kek lapis yang ada di Sarawak kita ini. Okay. Jadi kalau orang lain tanya kamu, apa makanan yang sedap, apa makanan yang terkenal di Sarawak? Jangan kamu tidak tahu. Ini semuanya makanan-makanan tradisional, makanan yang terkenal di Sarawak kita sini. Okay, faedah melancong. Apakah pendapat kamu berkaitan faedah melancong? Boleh meluaskan pengalaman, boleh apa lagi? Boleh merehatkan minda. Kita tengok faedah. Belajar daripada pengalaman, belajar daripada pemerhatian, meluaskan horizon pemikiran. Maksudnya, kalau kamu pergi melancong, kamu tengok banyak-banyak pemandangan, kamu boleh melalui budaya di tempat mereka, kamu boleh meluaskan, membuka minda kamu. Jauh berjalan, luas pandangan. Apa lagi faedah? Boleh meningkatkan tahap kesihatan dan kecerdasan fizikal. Jangan kamu setelah kamu pernah belajar, kamu pernah bekerja, jom pergi jalan-jalan di sesuatu tempat. Walaupun dia menggunakan banyak duit, tapi duit itu boleh dicarikan lagi. Kesihatan itu sangat penting. Dia boleh meningkatkan tahap kesihatan, boleh mencerdaskan badan kamu, boleh mencerdaskan minda kamu. Boleh melakukan pelbagai aktiviti fizikal seperti berjalan kaki, berbasikal, berenang dan mendaki. Ini semua aktiviti yang boleh dilakukan. Apa lagi? Berehat, menenangkan minda, meredahkan tekanan. Ya, tekanan. Macam mana kamu nak mengatasi tekanan kamu? Kamu pernah mengalami tekanan, jadi pergilah melancong di tempat yang kamu nak melancong itu. Tetapi sekarang ni ialah musim COVID. Jangan kamu pergi mana-mana ya. Kita stay at home. Kita kekal di rumah sahaja sebab kita jaga kita. Bersama keluarga dan rakan mengeratkan hubungan silaturahim. Ini betul. Macam mana kamu pergi melancong? Lama kamu tidak berkomunikasi dengan keluarga kamu. Jadi, inilah satu peluang dia kamu nak berkomunikasi, nak mengeratkan hubungan dengan ibu bapa, dengan kawan. Itu dia masa. Tengok. Mengembalikan tenaga dan semangat. Selepas kamu pergi melancong, mesti kamu sudah mengurangkan tekanan kamu. Jadi, kamu kembali dengan tenaga, dengan semangat untuk terus belajar ataupun terus bekerja. Menikmati keindahan alam dan udara yang segar, menjadikan mental dan emosi lebih positif dan ceria. Emosi. Kalau kamu mengalami emosi, gangguan emosi. Contohnya, kamu mengalami tekanan semasa bekerja di sesuatu tempat, terlalu banyak kerja ataupun tiba-tiba kamu rasa tidak selesa, pergilah berjalan-jalan, pergi melancong. Jadi dia boleh mengembalikan kamu semangat, menjadi mental lebih positif dan lebih ceria. Dan boleh menikmati keindahan alam sekitar. Ciptaan Tuhan juga. Ini peribahasa. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Maksudnya, kamu pergi melancong di luar negara, melancong di negara kita sini,
bagus kamu juga melancong di negara kita. Sini lagi bagus. Okey, boleh meningkatkan ekonomi negara kita juga. Jadi, apa lagi? Lebih menghargai dan mencintai negara sendiri. Jadi, ini dia semua faedah-faedah melancong. Cikgu dekat sini bukan nak suruh kamu pergi melancong pada musim ini. Okay, kita semua orang tahu kan musim sekarang ini COVID-19. So, jadi semua orang kekal di rumah sahaja, jangan pergi mana-mana. Okay, kita jaga kita. Okay, tunggu COVID ini sudah tamat, barulah kamu merancang pergi berjalan-jalan, pergi ke daerah ke ataupun negeri yang lain kita jalan-jalan. Tetapi cikgu nak nasihatkan kamu sekali lagi, jaga diri, okay. Sentiasa cuci tangan, pakai mask kalau kamu betul-betul perlu keluar. Okay. Ini faedah melancong. Kita tengok seterusnya. Baiklah, selepas kita tengok berkaitan dengan pelancongan, sekarang kita sama-sama buat latihan untuk pemahaman petikan umum berkaitan dengan pelancongan juga. Okay, kita tengok arahan dulu. Baca bahan 1 dan bahan 2 yang diberikan dengan teliti. Kemudian, jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okay, kita tengok bahan 1. Bahan 1, Kuala Lumpur. Seramai 21 juta orang pelancong antarabangsa berkunjung ke Malaysia sepanjang Januari hingga September tahun lalu yang menjanakan pendapatan sebanyak 66.1 bilion ringgit Malaysia. Menurut laporan pencapaian 2019, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, program pengalaman homestay Malaysia yang bertujuan memperkukuh ekonomi luar bandar telah menjanakan pendapatan sebanyak 29.7 juta ringgit Malaysia dengan membabitkan ketenangan sebanyak orang pelancong. Okay, sebanyak begitu ramai ya. Pendapatan sektor kebudayaan pula berjumlah 585.4 juta ringgit Malaysia yang merangkumi hasil kluster seni budaya, kraf dan seni visual sebanyak 547.9 juta ringgit Malaysia. Seni persembahan melibatkan 28.7 juta ringgit Malaysia, warisan budaya sebanyak 4.1 juta ringgit Malaysia dan lain-lain sebanyak 4.7 juta ringgit Malaysia. Sementara itu, prestasi kehadiran pelawat ke tapak warisan dunia pertumbuhan pendidikan, kebudayaan dan saintifik pertumbuhan bangsa bersatu serta acara dan premis kebudayaan bagi tahun lalu seramai 29.3 juta orang. Okay, ini adalah bahan 1. Kita tengok bahan yang kedua. Bahan kedua ini dipetih dan diubah sesuai daripada strategi pemasaran kreatif oleh sektor pelancongan berita harian. Okay, kita baca petikan sama-sama. Pelancongan menjadi industri ketiga terpenting negara selepas pembuatan dan komoditi. Namun 3.5 juta orang bekerja dalam sektor itu terkesan penularan pandemik COVID-19. Alasan utama tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang panjang menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan perniagaan. Kos operasi terpaksa ditanggung, namun tiada keuntungan berikutan ketiadaan pelanggan apabila sempadan negara ditutup sepenuhnya kepada pelancong asing. Mereka juga memberikan alasan tempahan yang dibuat pelancong asing telah dibatalkan. Dalam satu laporan, pembatalan tempahan bilik hotel ketika itu mencecah sebanyak 58 juta.
Kerajaan melalui pelan rangsangan ekonomi seperti Pakej Prihatin Nasional Prihatin dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Pencana memberikan beberapa insentif kepada sektor ini. Antaranya insentif langsung termasuk pengecualian cukai pelancongan hingga Disember 2020. Pembayaran ansuran cukai ditangguhkan dan geram pandangan 100 juta untuk mengekalkan pekerja mereka. Okay, kita sudah habis baca kedua-dua faham. Mari kita sama-sama jawab soalan. Okay, untuk soalan 1. Berdasarkan bahan 1, berikan masuk menjanakan pendapatan. Okay, mari kita sama-sama tengok apa yang dimasukkan menjanakan pendapatan. Okay. Tadi di bahan yang pertama, adakah kamu nampak di sini menjanakan pendapatan? So, kamu berikan maksud dia, apakah itu menjanakan? Mungkin satu maksud dia mungkin menghasilkan, menjadikan, mengeluarkan. Okay. Kamu boleh fikir ke arah itu. Pendapatan. Okay. Pendapatan itu semestinya dia berkaitan dengan kewangan. Okay. Jadi, kamu boleh tulis jawapan dia. Rangkai kata membawa maksud menghasilkan jumlah wang. Menghasilkan jumlah wang. Okay. Boleh? Kita pergi tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua, merujuk bahan 1 dan bahan 2. Berkaitan dengan industri pelancongan. Nyatakan hasil ekonomi yang diperoleh penduduk luar bandar menerusi industri ini dan usaha kerajaan untuk merancangkan industri pelancongan yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19 semula. Jadi, di soalan yang kedua ini, dia suruh kamu rujuk, rujuk dua-dua bahan ini dan dia suruh kamu jawab. Ada dua soalan di sini. Hasil ekonomi yang diperoleh oleh penduduk luar bandar. Kita tengok yang soalan ini dulu. Kita tengok bahan yang 1. Di manakah jawapan dia yang menyatakan hasil ekonomi yang diperoleh penduduk luar bandar? Menjana pendapatan. Menurut laporan pencapaian, Homestay yang bertujuan mengukuhkan ekonomi luar negara telah menjanakan pendapatan sebanyak 29.7 juta ringgit Malaysia dengan membabitkan dengan kedatangan sebanyak pelancong ini. So, kamu sudah dapat jawapan untuk yang soalan ini. Untuk soalan yang kedua, usaha kerajaan. Kita kena cari jawapan untuk usaha kerajaan untuk merancangkan industri pelancongan yang terjejas akibat penularan pandemik. Mari kita tengok. Mereka, ini ialah bahan yang kedua. Mereka juga beri alasan tembahan dibuat pelancong asing telah dibatalkan. Dalam satu laporan pembatalan itu, dia mencecah 58 juta. Kerajaan melalui pelan, di sini, kerajaan melalui pelan rangsangan ekonomi seperti yang dia perkenalkan pakej prihatin, pakej bencana untuk membantu industri pelancongan ini. Jadi antara insentif dia termasuk pengecualian, hingga ini pembayaran ansuran cukai. Jadi kamu sudah dapat untuk jawapan untuk yang usaha kerajaan. Di sini dia. Ini jawapan untuk soalan yang ini, hasil ekonomi yang diperoleh. Jawapan kerajaan. Ya, dia perkenalkan banyak pakej untuk membantu merancangkan industri pelancongan. Macam mana kita nak jawab soalan? Bersama jawapan dia di sini.
Menerusi industri pelancongan. Macam mana kamu nak tulis jawapan kamu itu? Salin bulat-bulatkah ataupun kamu guna ayat sendiri? Tengok. Ekonomi luar bandar telah menjanakan pendapatan sebanyak 29.7 juta. Seramai orang pelancong ini. Kamu boleh salin bulat-bulat tapi kamu ubahkan sikit ayat kamu itu supaya tepat dengan jawapan kamu itu. Dan seterusnya, untuk jawab soalan yang kedua, dalam soalan yang kedua ini, kamu boleh nyatakan seterusnya. Usaha kerajaan, kamu kena nyatakan usaha kerajaan untuk merancangkan industri pelancongan yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19 semula melalui apa? Tadi cikgu sudah bagi tahu kan? Melalui perancangan pakej prihatin dan pelan bencana. Okay, ini jawapan kamu untuk soalan yang kedua. Jadi dia sudah ada dapat 3 markah. Okay, boleh? Baiklah, kita tengok soalan yang ketiga. Seramai 29.3 juta orang pelancong mengunjungi tapak warisan dunia UNESCO. Pada pendapat anda, mengapakah kita memerlukan pengiktirafan sesuatu peninggalan lama itu sebagai tapak warisan dunia UNESCO ini? Pada pendapat kamu, kenapa kita perlu ada pengiktirafan ini? Supaya dia dapat kekalkan bangunan bersejarah ataupun dia boleh mengekalkan sesuatu warisan yang lama punya dan generasi muda kita boleh mengetahui dia kan. Ya. Boleh menjaga waris bangsa. Ya, betul. Dia boleh menjaga waris bangsa. Dia boleh menurunkan kepada generasi yang akan datang. Elakkan daripada kepupusan. Ya, dia boleh elakkan pupus. Kalau dia pupus, tak ada orang akan mengetahui lagi. Dan sentiasa dipelihara. Maksudnya yang benda-benda yang lama ini, peninggalan lama itu, yang sentiasa dipelihara dan sentiasa dilindungi oleh masyarakat. Dan boleh mengekalkan bangunan bersejarah. Mengekalkan bangunan sejarah, jadi generasi akan datang, mereka dapat belajar, mereka dapat mengetahui. Lagi, dia boleh mengekalkan aspek sosial ekonomi. Dia boleh menarik minat orang lain ataupun pendatang asing untuk menikmati warisan lama itu. Okay. Lagi, mengekalkan budaya dan tapak bersejarah. Okay, dia boleh mengekalkan budaya. Baiklah, sekarang mari kita sama-sama tulis jawapan dia. Macam mana kamu nak tulis jawapan dia? Di sini dia soalan pada pendapat anda. Mengapakah? Jadi, kamu boleh, sama ada kamu boleh mula, okay, kita memerlukan pengiktirafan sesuatu peninggalan. Okay, sini. Supaya ataupun mari kita tengok macam mana kita jawab soalan. Kepentingan ataupun kamu secara ringkas sikit kamu boleh terus kepada kepentingan pengiktirafan tersebut adalah untuk menjaga waris bangsa daripada kepupusan dan seterusnya generasi akan datang dapat melihat sendiri warisan masa lampau yang terdapat di negara ini. Seterusnya, pengiktirafan tersebut dapat memastikan tapak warisan dunia itu sentiasa dipelihara dan dipelihara untuk mengekalkan bangunan bersejarah, monumen, kawasan, bandar, aspek sosial ekonomi, budaya dan tapak bersejarah. Okay, untuk kamu tulis jawapan ini, so kamu boleh mulakan kepentingan pengiktirafan dan
Kalau kamu nak tulis idea yang kedua kamu itu, jangan lupa kamu letak satu penanda wacana seterusnya. Pengiktirafan. Pengiktirafan. Ini adalah subjek dia. Pengiktirafan tersebut dapat. Tuliskan jawapan kamu itu. Okey? Boleh? Untuk soalan yang keempat, mari kita sama-sama jawab soalan yang keempat. Kawasan tempat anda tinggal berpotensi untuk dimajukan sebagai kawasan pelancongan. Nyatakan usaha yang anda dan penduduk setempat lakukan untuk menjadikan kawasan tempat tinggal sebagai kawasan pelancongan. Ini adalah suruh kamu berikan pendapat kamu. Apakah usaha yang boleh kamu lakukan? Kamu dan penduduk setempat kamu untuk menjadikan kawasan kamu itu sebagai kawasan pelancongan. Okay. Jadi apa usaha yang kamu boleh lakukan? Tempat itu, kamu rasa tempat itu dia boleh jadi sebagai kawasan pelancongan. Mungkin kamu boleh pergi boleh cari siapa? Okay, cari pegawai Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia untuk apa? Untuk mendapatkan khidmat nasihat, bantuan, kepakaran dan keuangan daripada mereka untuk memajukan kawasan tempat tinggal kamu itu sebagai kawasan pelancongan. Jadi selepas kamu dapat khidmat nasihat, bantuan, kepakaran dan keuangan seterusnya, okay, kamu dan penduduk setempat itu boleh berusaha untuk melengkapkan kawasan dengan kemudahan. Contohnya kemudahan apa? Tempat istirahat, makanan, layanan, pemandu, pelancong dan tandas awan dan sebagainya. Okay, apa-apa sahaja. Yang penting ada kemudahan. Dia dapat menarik minat pendatang asing ke ataupun orang lain datang melancong ke tempat kamu itu. Jadi, selepas kamu sudah menyediakan kawasan ini dengan kemudahan-kemudahan yang diperlukan, seterusnya, mestinya kamu perlu promosikan dia. Okay, promosikan kepada semua orang. So, kamu boleh cakap kerjasama dengan kementerian untuk mempromosikan produk yang disediakan. Menerusi apa? Semestinya menerusi media sosial. Okay, untuk mempromosikan kepada semua orang berkaitan dengan tempat pelancongan kamu itu. Buat iklan, okay, buat apa itu? Buat promosi tempat kamu itu. Iklan, flyers, semua itu voucher pun boleh kamu buatkan. Okay. Macam mana kamu nak tulis jawapan dia? Okay, jawapan kamu itu, saya dan wakil penduduk setempat akan menemui pegawai Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia untuk mendapatkan khidmat nasihat serta panduan kepakaran dan keuangan. Setelah memperoleh konsep pelancongan, kami akan melengkapkan kawasan kami dengan kemudahan, istirahat, makanan, layanan dan pemandu pelancong. Seterusnya, kami bekerjasama dengan kementerian untuk mengwarak-warakan produk yang kami sediakan menerusi media sosial. 4. Markah. Jadi, begitu caranya kamu tulis jawapan dia. Baiklah, ada masalah kepada semua? Ada masalah semua orang? Kalau tidak ada, okay, kelas kita sampai setakat ini sahaja. Terima kasih kerana menonton habis video pengajaran dan pembelajaran ini. Cikgu harap kamu boleh mendapat pengetahuan dengan lebih banyak. Kalau kamu sudah lupa ataupun kamu nak buat ulang kaji, kamu boleh berulang-ulang menonton video cikgu ini. Okay. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa pada kelas yang seterusnya.